Majlis ini anjuran Gilmanul Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Pengerusi JNI Puan Rusniati binti Mansur dan barisan ahli jawatankuasa JNI. Bagi memulakan majlis, dengan rendah hati saya memohon jasa baik Ustaz untuk memimpin umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita yang juga semua muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan kita pada petang ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan berbincang berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan menambahkan lagi kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi, menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahanlah Allah memilih kita agar mendapat salah seorang daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi, iaitu peristiwa peperangan Uhud, dan hari ini kita akan masuk pada muka surat 80, iaitu Hamzah gugur. Ya, iaitu Hamzah gugur. Baik, sebelum ni kita dah bincang dah tentang kepahlawanan Abu Dujanah, dan kemudian kita dah bincang dah berkaitan tentang ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Ushairim, seorang sahabat yang baru memeluk Islam, kemudian syahid di dalam peperangan Uhud. Dan kemudiannya hari ini kita nak bincang cerita tentang seorang sahabat namanya Hamzah, yang namanya sebagai Hanzalah bin Abu Amir. Abu Amir ni ayah kepada Hanzalah, merupakan seorang yang kuat agama dan seorang ketua kepada orang-orang Madinah. Kota Yathrib dahulu, antara ketua pembesarnya iaitu Abu Amir. Tapi Abu Amir ni dikenali sebagai Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir ni kita boleh kata dia ni adalah pembantu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kedudukan dia lah. Dia ni sepatutnya beriman, tapi dia memilih untuk terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Amir ada anak namanya Hanzalah. Hanzalah ni pula kahwin dengan seorang wanita namanya Jabilah binti Ubay. Dia ni merupakan adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafik. Dia ada seorang adik perempuan namanya Jamilah binti Ubay. Jadinya Abu Amir ni tak beriman. Okey, kita muka surat 80. Tapi cerita Hanzalah ni saya tak masukkanlah dalam buku. Ceritanya panjang lah. Cuma saya nak cerita sekadar ringkas sahaja. Kejap. Maaf, lupa nak cas. Okey, baik. Jadinya, muka surat 80 Jadinya Hanzalah ni dia ni anak kepada Abu Amir,
seorang lelaki fasik yang tak beriman kepada Allah dan Rasul, bahkan dia menjadi musuh di dalam peperangan Uhud. Kemudian isterinya nama Jamilah, adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Inilah bezanya nak tunjukkan kepada kita iman ni tak diwarisi. Kalau ayahnya soleh, belum tentu lagi anaknya soleh. Kalau ibunya ustazah, belum tentu lagi anaknya orang-orang yang baik lah. Tapi paling tidak acuan tu ada. Cuma iman tu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi tak pernah mewarisi kepada kita ni, iaitu keluarga Nabi ni. Nabi hanya mewarisi kita Quran dan juga sunnah. Nabi tak mewarisi, ni keluarga-keluarga saya ni perlu diikuti, ditiru dan sebagainya. Tak ada. Sebab ramai yang mengaku sebagai keluarga Nabi, tapi rupanya mereka ini adalah Syiah. Mereka ni membawa ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Nabi SAW. Yang mewarisi Nabi ni adalah ulama yang mengikut syariat Nabi SAW. Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris kepada para nabi. Okey. Jadinya Hanzalah ni dia berkahwin dengan Jamilah ni isterinya, dan Nabi SAW tak mengizinkan Hanzalah ni daripada keluar berperang sebab dia baru berkahwin. Dibenarkan untuk tidak keluar berperang. Kita namakan sebagai rukhsah lah. Ada kelonggaran kepada dia. Tapi dia menyahut seruan perang daripada Nabi SAW, dan takdir Allah dia pun syahid. Dan namanya terkenallah sebagai Hanzalah Al-Ghasil. Sebab dia dalam keadaan berjanabah, tak sempat mandi wajib, tapi dah terus pergi berperang di jalan Allah Ta'ala. Masa selepas perang tu, sahabat-sahabat Nabi ni tengok, cek, kan perang ni berlaku pada waktu duha. Jadi sahabat Nabi cek, 70 orang yang syahid ni, dipanas terik di medan Uhud ni, tapi Hanzalah ni dalam keadaan rambutnya seperti baru dimandikan. Basah lagi rambut dia, menitis lagi air di rambutnya. Dan Nabi SAW sendiri yang menyebutkan riwayat, iaitu Hanzalah ni telah dimandikan oleh penduduk-penduduk yang ada di langit. Subhanallah. Ini antaralah ganjaran yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi SAW. Okey? Baik. Jadinya, itu kisah Hanzalah lah. Sekarang ni kita bincang tentang kisah Hamzah. Okay. Hamzah dalam suasana yang getir, tanpa disedari, gerak-geri Hamzah sudah lama diperhatikan oleh seorang lelaki Habsyah. Sebenarnya Wahsy bin Harb ni, dia ni tak ada terlibat dengan peperangan, dan dia ni tidak ada bermusuh dengan sesiapa pun. Tak ada orang pun yang dia bermusuh. Dia Wahsy lah. Jadinya Wahsy ni dia pergi membunuh Hamzah ni adalah kerana jaminan daripada Jubair bin Mut'im. Okay, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni dia anak kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni Nabi sangat sayang kepada Mut'im bin Adi. Kenapa? Sebab Mut'im bin Adi ni dialah orang Mekah, pembesar Mekah yang telah membenarkan Nabi SAW kembali ke kota Mekah atas jaminan dia. Kalau ibu-ibu ingat, Nabi SAW ni selepas kematian Abu Talib dan Khadijah, Nabi ni dihalau. Nabi tak dibenarkan duduk dalam kota Mekah, Nabi dihalau. Sebab itu Nabi pindah ke Taif. Tapi di Taif Nabi dihalau lagi sekali. Akhirnya Nabi duduk dekat satu tempat iaitu namanya Qurnul Manazil kan. Nabi duduk dekat situ. Lalu Nabi SAW ni Allah turunkan wahyu tentang berimannya para jin. Allah Ta'ala cerita pada Nabi ni, para jin ni beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi beritahu pada Zaid bin Harisah. Kata Nabi SAW, wahai Zaid, boleh tak kamu ni masuk semula ke kota Mekah dan minta jaminan daripada pembesar-pembesar Mekah siapa yang nak melindungi Nabi. Jadinya masa Nabi masuk kota Mekah, tak ada orang nak jamin Nabi, semua takut. Sehinggalah Hamzah ni, Zaid bin Harisah ni, dia jumpa dengan Mut'im bin Adi. Dan Mut'im bin Adi ni telah menjamin Nabi SAW sampai Nabi dapat duduk semula di kota Mekah. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut satu hadis. Dalam peperangan Badar, Nabi dapat tawan 70 orang musyrikin Quraisy. Dan kata Nabi, kalaulah Mut'im bin Adi hidup lagi waktu itu dan dia minta kepada aku, bebaskan semua tawanan ni, nescaya aku akan bebaskan. Kenapa?
Sebab Nabi terhutang budilah kepada Mut'im bin Adi. Cumanya Mut'im bin Adi dia ada anak namanya Jubair bin Mut'im. Dia ni ada hamba dan hamba dia itulah yang bernama Wahsy. Okey. Jadinya Jubair ni dia bagi tahu kepada Wahsy, dia kata kalau kamu nak bebaskan, kamu nak dibebaskan, nak jadi lelaki merdeka, maka kamu kena bunuh pak cik Muhammad. Kenapa? Sebab pak ciknya yang bernama Thuaimah bin Adi itu telah dibunuh oleh di dalam peperangan Badar. Jadi diminta, kalau kamu nak bebas, kamu pergi bunuh pakcik Muhammad. Sebab pakciknya dibunuh, maka dia minta Wahsy itu bunuh pakcik Muhammad. Jadi Wahsy ni dia sahutlah arahan itu kerana bukan dia bermusuh dengan sesiapa, melainkan dia ni mengharapkan dia dibebaskan dan dimerdekakan oleh tuannya. Jadi Wahsy ni pergi ke medan Uhud semata-mata untuk dibebaskan dan dimerdekakan. Okey, Ustaz, cerita Nabi dengar jin cerita tu maksudnya apa? Puan Maimunah nak cerita pasal tu ke? Dia ceritanya masa Nabi SAW turun daripada Taif, ketika Nabi duduk di Qornu Manazil tu, Nabi SAW tengah membaca Al-Quran. Dalam beberapa hari tu Nabi duduk dan baca Quran. Masa itulah Allah turunkan wahyu, antaranya daripada surah Jin dan ada satu lagi wahyu, surah yang lain. Allah bercerita pada Nabi SAW, bagi tahu pada Nabi yang mana ada kalangan jin, satu kelompok keluarga jin, bangsa jin ni datang dengar Nabi membaca Al-Quran dan mereka telah beriman kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala sebut dalam wahyu tu. Dan bila Nabi dengar, tiba-tiba naik semangat Nabi. Nabi ni naik semangat Nabi. Dan asbab daripada itulah Nabi minta kepada Zaid bin Harisah pergi bagi tahu kepada orang Mekah siapa nak jamin Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi dah rasa down dah rasa terduduk dah. Tapi kerana berita wahyu tu menaikkan semangat Nabi SAW agar teruskan lagi berdakwah. Contoh. Kita berkuliah, contohlah kita buat program kuliah. Yang datang program ni tak ramai. Yang datang ke kelas ni 2-3 orang je. Tapi bila kita tengok online, ada 67 orang lah, contohlah ada 67 orang lah tengok online tengok kita ni, naik semangat kita nak teruskan berdakwah. Macam itulah dengan Nabi SAW. Dia dakwah di Mekah, ditolak. Dakwah di Taif, ditolak. Tiba-tiba Allah maklumkan ada makhluk yang dia tak nampak tapi beriman. Yang itulah menaikkan semangat Nabi SAW. Okay? Baik. Jadinya, Wahsy pun cerita Wahsy, dahulu aku ialah hamba kepada Jubair bin Mut'im. Pakciknya Thuaimah bin Adi telah terbunuh dalam peperangan Badar. Maka ketika tentera Quraisy keluar menuju ke Uhud, Jubair menawarkan aku kemerdekaan seandainya aku dapat membunuh Hamzah sebagai tebusan kematian Taimah. Sama Wahsy lagi, aku menikam pisauku tepat mengenai rusuk Hamzah sehingga tembus di kelengkangnya. Okey, baik. Ada satu riwayat ceritanya, Wahsy ni dia pegang lembing. Okey, ada sebut lembing ataupun kalau ibu-ibu tengok dekat situ, dia adalah macam satu senjata tajam. Tapi dia bukan lembing yang terlalu panjang dan dia bukan pedang yang pendek. Tapi dia pertengahan lah. Okey, yang seperti mana ibu-ibu tengok dekat gambar tu lah, muka surat 80 tu. Jadinya Wahsy ni dia attack daripada jauh. Dia tengok Hamzah ni macam singa lah. Dia masuk ke medan perang ni, dia tikam semua orang. Memang nampaklah dia ni gagah dan perkasa lah si Hamzah ni. Tapi yang membuatkan dia nak bunuh Hamzah tu asalnya dia rasa macam tak kena. Asalnya. Tapi datanglah ada seorang lelaki namanya Sibak bin Abdul Uzza. Sibak bin Abdul Uzza ni lah. Dia datang kebetulan waktu itu, dia ni mengganggu Hamzah. Mengganggu fokus Hamzah lah. Jadi Hamzah ni terpaksa berlawan dengan Sibak ni. Dan waktu Wahsy nampak si Hamzah ni bersama dengan Sibak ni tengah berlawan, waktu tu lah dia betul-betul on attack lah. On target dia dan dia pun baling lah. Okey, riwayat ni menyebutkan, kalau tengok dalam riwayat Ibnu Hisham ni, dia kata apa? Iaitu dia letakkan di bawah rusuk ni. Dia cucuk bawah rusuk ni, tembus sampai ke kelengkang dia. Ibu bayangkanlah tembus ini sampai ke kelengkang. Memang tak lepas lah. Memang kita kata terus matilah.
sebab dia kena dekat bahagian-bahagian nyawa. Itu antaralah satu riwayat. Satu lagi riwayat yang agak kuat iaitu Wahsy ni dia baling senjata tu tepat kena perut Hamzah dan dia tembus sampai ke belakang. Dan waktu senjata tu keluar ke belakang, dia bawa sekali dengan isi-isi perut Hamzah sekali. Keluar sekali. Tapi Hamzah ni dia gagah. Dalam keadaan macam tu, dia bangun dan dia nampak siapa orang yang membunuh dia, iaitu Wahsy. Dia bangun, dia nak kejar Wahsy. Tapi takdir Allah sebabkan mungkin kecederaan dia parah, maka dia bangkit dan dia terus gugur syahid waktu tersebut. Jadinya lokasi tempat Hamzah ni syahid itu adalah di tapak masjid kita kata masjid syuhada. Kalau ibu-ibu pergi ke Medan Uhud, ada satu masjid warna putih besar kan, cantik kan, namanya Masjid Syuhada. Di masjid itulah, di tangganya adalah tempat kewafatan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah ceritanya. Okay? Kalau ibu-ibu tengok pada muka surat yang muka surat 84-85 tu, 84-85 tu, ibu-ibu boleh tengok dekat bukit Jabal Memanah tu, Jabal Rumah tu, belakang tu ada Masjid Syuhada. Di masjid itulah tempat kewafatan Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tapak masjid tu, dekat tangga masjid tu. Cumanya satu kisah menyebutkan iaitu pernah berlaku banjir dekat kawasan ni. Okay. Banyak sikit. Okay, jadinya Hamzah ni dia masih dikebumikan di tapak masjid tu. Masa tu tak ada masjid lagi lah, di tapak masjid tu. Ketika dikebumikan dah berpuluh tahun selepas itu, pernahlah berlaku banjir. Dan banjir tu sehingga menyebabkan kubur Hamzah ni dia terbongkar. Kubur Hamzah ni dia terbongkar, dia terbuka. Jadinya mereka ni ambil Hamzah dan diletakkan di perkuburan syuhada. Sebab itu kalau ibu-ibu pergi ke Medan Uhud tu, kita tengok ada perkuburan syuhada kan, dia punya pagar besar tu. Tengah-tengah pagar tu kemudian tiba-tiba ada satu kubur yang ada dia punya kita kata batu nisan dia. Di situlah dipindahkan perkuburan Hamzah bin Abdul Muttalib di kawasan tu. Kenapa kubur syuhada Uhud ni luas? Sebabnya mereka ni wafat dan syahid ketika dia gugur di medan itu, lalu dipijak-pijak oleh musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy ni dipijak-pijak sampai pecah-pecah jenazah-jenazah syuhada Uhud. Tercebis-cebis lah, pecah-pecah kulitnya, isinya dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi asbab yang mana jenazah mereka tu tak dapat disempurnakan. Maksudnya jenazah tu dalam keadaan pecah. Jadinya mereka dikebumikan dalam satu liang lahat. Jadi kalau kita pergi ke Medan Uhud, kita boleh tengok pagar tu seluas-luasnya dan kita tak nampak pun liang lahat. Tapi kawasan tu adalah kawasan yang dikumpulkan syuhada-syuhada Uhud. Okay, di situlah. Cuma di tengah-tengah tu adanya makam syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay, baik, itulah kewafatan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kata Wahsy, lepas aku bunuh Hamzah tu, aku terus masuk dalam kemah dan aku tak pergi bunuh sesiapa pun. Sampailah ke Mekah dan aku dibebaskan. Tapi Wahsy ni, senjata yang dia bunuh Hamzah ni, senjata ni lah yang digunakan Wahsy untuk membunuh ada seorang lelaki yang paling jahat yang dimusuhi oleh Nabi lah. Siapa? Iaitu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Kan, seorang lelaki yang mengaku sebagai Rasul tu. Jadi pedang itu, senjata yang yang Wahsy bunuh Hamzah, senjata itulah Wahsy membunuh Musailamah Al-Kazzab, seorang Nabi palsu. Okay. Baik. Masa Wahsy ni dia masuk Islam, Wahsy ni masuk Islam masa peristiwa Fatu Mekah. Jadinya dia nak jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi ni dia tak boleh tengok muka Wahsy. Sebab bila Nabi tengok muka Wahsy, Nabi akan terkenang kepada Hamzah. Dia akan ternampak-nampak Hamzah. Saya pernah cerita pada ibu dah. Hamzah ni dengan Nabi jarak usia dia adalah 3 tahun saja. Dan dia adalah adik-beradik susuan. Walaupun dia adalah pakcik, tapi dia ada beradik susuan.
Sebab dia disusukan oleh Suwaibah, hamba kepada siapa nama, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ini pakcik Nabi juga Abu Lahab, dia ada seorang hamba namanya Suwaibah. Suwaibah ni lah yang susukan Nabi dan susukan Hamzah. Jadi dia ni adik-beradik. Dia membesar sama-sama, dia bermain sama-sama daripada kecil. Sebab itu Nabi sayang Hamzah ni luar biasa. Sebab itu ingat tak, masa Nabi dipukul oleh Abu Jahal, Hamzah ni masuk Islam. Dan dia masuk Islam bukan sebab hidayah, tapi dia masuk Islam dengan niat untuk pertahan dan melindungi Nabi saja. Tapi lepas tu Allah berikan hidayah kepada Hamzah dan dia menjadi salah seorang sahabat lah yang sangat hebat lah, antara sahabat besar dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Jadi dia ni membesar sama-sama dengan Nabi. Jadi bila Wahsy ni masuk Islam dan dia nak jumpa dengan Nabi, Nabi tak boleh tengok muka Wahsy sebab terkenal pakcik dia. Jadi Nabi minta kepada Wahsy, iaitu kalau Nabi sampai ke Mekah, Wahsy ni jangan tunjukkan wajahnya depan Nabi SAW. Nabi tak boleh tengok. Jadi ibu-ibu bayangkan macam mana sedihnya perasaan Wahsy ni. Dia nak jumpa dengan Nabi. Kalau kita lah hidup zaman Nabi, kita nak jumpa Nabi, nak kenal Nabi, nak bercakap dengan Nabi, tapi dia tak ada peluang tu. Sebab Nabi sendiri minta kepadanya agar dia ni jangan tunjuk muka depan Nabi. Sebab Nabi tengok muka dia teringat kepada Hamzah. Kita kata luka tu kembali berdarah semula lah. Jadi Nabi minta. Dan Wahsy ni dia taat perintah Nabi ni. Bila Nabi datang dia akan duduk jauh-jauh dan dia akan perhatikan Nabi SAW daripada jauh. Kalau Nabi menyampaikan sebahagian amanat di Mekah ni, Wahsy ni akan duduk pada jauh dan dia akan melihat Nabi SAW. Jadi asbab kerana dia nak menembus kesalahan dia dengan Nabi tu, maka dia telah membunuh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Kita boleh bayangkan macam mana rupa paras Wahsy tu bila dia tak dapat tengok Nabi atas permintaan Nabi sendiri. Nabi sendiri minta, janganlah tunjuk wajah kamu depan aku. Aku tak sanggup. Dan itu menunjukkan kepada kita, ada masanya manusia ni secara fitrah, dia ni bukan tak maafkan, dia memaafkan. Tetapi ada masa dia dah maafkan tapi dia ni tak boleh nak berbaik macam dahulu. Kadang-kadang kita ada kawan kan, saya baik dengan dia. Memang kawan baik dengan dia, tapi kawan tu pernah buat khianat belakang kita. Kemudian dia minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau nak saya macam dulu, baik macam dulu, saya minta maaf lah, saya tak mampu lah. Bukan saya tak boleh maafkan, saya maafkan tapi saya tak boleh sebab itu fitrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau nak cerita pasal Hamzah, itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi tak boleh lupakan, sentiasa terkenang-kenang kepada pakciknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, tengok kemenangan pusingan pertama. Kemenangan pusingan pertama. Tengok Meskipun tentera muslimin mengalami kerugian besar dengan terbunuhnya Hamzah, namun tentera muslimin tetap menguasai seluruh medan perang. Pada saat itu Abu Bakar, Umar, Ali, Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain bertali arus menyerang dan menggempur tentera musyrikin sehingga melumpuhkan serangan mereka dari semua penjuru. Bukan sekadar itu, strategi menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Ainain, iaitu Jabal Ar-Rumah itu, juga terbukti berjaya. Mereka lah yang memainkan peranan penting sehingga tentera muslimin berjaya menguasai medan Uhud. Biarpun bilangan senjata utama ini kecil, mereka berjaya menggagalkan 3 kali serangan berkuda musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid sehingga terpaksa melarikan diri kerana tewas. Cerita Abdullah bin Zubair daripada ayahnya, mana Az-Zubair bin Al-Awwam, dia ni dalam perang dia kata apa? Ini Abdullah bin Zubair dan Az-Zubair bin Awam ni dia adalah cucu dan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, anak menantu. Jadi dia kata apa? Wallahi demi Allah aku melihat sendiri gelang kaki Hindun dan teman-temannya berlari tunggang langgang meninggalkan Uhud. Mereka hampir sahaja ditangkap. Sebab nak ceritanya, round pertama, kedua dan ketiga tu musyrikin Quraisy surrender dah. Musyrikin Quraisy ni betul-betul surrender dan dia putus asa. Dan dia meninggalkan medan Uhud. Dia dah kembali ke Mekah dah. Itu yang diceritakan oleh Zubair bin Al-Awwam. Pasukan muslimin terus mengejar musuh sambil menghujani mereka dengan senjata. Sementara yang lain mula mengumpulkan harta rampasan perang. Sebahagian kejar musyrikin ni
sebahagian lain dah ambil harta rampasan perang. Kalau ibu-ibu tengok pada muka surat 84-85 tu, jadi ibu-ibu fahamlah kat mana kem musyrikin Quraisy tu, dekat situlah kem muslimin pergi ke kem musyrikin Quraisy, rampas harta-harta mereka, harta-harta ghanimah ni. Dan waktu itu orang-orang musyrikin ni telah meninggalkan medan Uhud. Okey, baik, kita tengok. Khalid Al-Walid membuat pusingan you. Okay. Melihat musuh lari lintang pukang dan tentera Islam mulai menghimpun harta rampasan perang, pasukan pemanah yang ditugaskan mengawal bukit sudah terlupa kepada pesan Nabi. Okay, dia dah lupa. Okay, dia dah lupa dah pesan Nabi. Jadinya, pasukan memanah ni yang ditugaskan mengawalkan bukit sudah terlupa kepada pesan Nabi. Bukan sedikit tetapi seramai 40 orang. Maksudnya yang tinggal dekat atas bukit tu 10 orang je. Yang asalnya 50 orang, tapi yang tinggal adalah 10 orang. 40 orang turun. Ditugaskan telah turun daripada bukit untuk serta memungut harta rampasan. Sedangkan kita ingat lagi, yang mana Nabi dah pesan daripada sahabat-sahabat atas bukit ni, kalau kami kalah, bangkai kami dimakan burung ke, ataupun kami ni pergi ambil harta rampasan perang, jangan turun selagi tak sampai arahan. Itu mesej yang terang yang Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat. Menyedari senjata utama tentera muslimin ini sudah meninggalkan posisi mereka, Khalid terus memanfaatkan peluang kemasan ini dengan berpatah balik dan melakukan serangan dari arah belakang. Akibatnya pasukan muslimin mulai kucar-kacir dan nyawa Nabi menjadi sasaran. Okey, kalau ibu-ibu tengok pada kita punya diorama tu, muka surat 84-85 tu, Khalid Al-Walid ni dia serang daripada kem muslimin tu. Dia lari ke belakang dan diserang daripada kem muslimin. Yang itu adalah bahagian belakang tentera muslimin. Dan Khalid ni dengan gagahnya, dia naik dengan kuda-kuda dia di atas bukit memanah tu. Kalau ibu-ibu sampai ke Medan Uhud kan, kita naik bukit memanah tu kan. Khalid naik bukit tu dengan kuda dia sendiri. Cuba ibu bayangkan macam mana gagahnya Khalid ni naik atas tu dengan kuda dia. Dia naik atas tu dengan kuda dia dan dia bunuh 10 pemanah yang ada di atas bukit tu. Semuanya. Bila dia tawan di atas bukit ni, waktu tu keadaan dah huru-hara dah. Okay, keadaan dah huru-hara. Sebab senjata utama Nabi di Medan Uhud ni telah gugur dah. Waktu tu lah cerita dah bertukar jadi 180 darjah. Yang mula-mulanya berpihak kemenangan pada pihak muslimin, akhirnya kalah. Okay. Ramai orang ingat Khalid ni dia buat U-turn pusing Bukit Uhud. Kalau pusing Bukit Uhud tu, mustahil lah ibu-ibu yang Bukit Uhud tu besar. Yang dia pusing adalah Bukit Memanah. Bukit Memanah, bukit yang kecil. Okay, baik. Ekoran itu Allah menurunkan wahyu sebagai pengajaran daripada peristiwa ini. Ibu-ibu baca ayat tu. Cuba tengok ayat yang Allah Ta'ala sebut apa. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Okay. Dekat situlah yang mana Allah Ta'ala menyebutkan sebahagian daripada kamu ada yang inginkan dunia dan sebahagian daripada kamu ada yang inginkan hari akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Maksudnya daripada menang sekarang kamu kalah. Allah buat ni, takdirkan ini adalah untuk uji kesabaran sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Allah kata apa? Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin azim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah telah melimpahkan kurniaannya kepada orang-orang yang beriman. Perkataan yang Allah sebut walaqad afa ankum tu, itu menunjukkan Allah maafkan sahabat-sahabat Nabi ni dan Allah iktiraf mereka ni sebagai syuhada. Okey. Sebab ada juga yang merasakan mereka ni langgar perintah Nabi ni, tantang mereka mati ni bukan sebagai syuhada. Tidak, ayat itu, ayat yang kita baca ni adalah menolak dakwaan yang mengatakan mereka ni memang melanggar perintah Nabi, tapi Allah maafkan mereka dan mereka ni dikira sebagai syuhada Uhud. Mereka ni dikira sebagai syuhada Uhud. Sebab saya pernah baca ada satu kajian, ada juga yang mengatakan syuhada Uhud ni tak layak untuk dipanggil syuhada sebab mereka langgar perintah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat ni terang, jelas yang mana mereka dapat keampunan dan kemaafan daripada Allah. Okey. Pengajaran yang kita bincang pada hari Senin yang lalu iaitu di sini menunjukkan pada kita satu perintah Nabi, jangan dilanggar. Okey. Kita akan rugi dunia dan hari akhirat. Yang kedua, walaupun mereka ni duduk di belakang Nabi, berjihad dengan Nabi, keinginan kepada dunia tu sentiasa ada dalam diri manusia. Sentiasa ada. Sesiapa pun tidak ada jaminan dia kata saya tak nak dunia. Mustahil. Semua akan ada keinginan kepada dunia. Kita yang berada di atas jalan dakwah, jalan agama, jalan jihad ini, jangan kita sentiasa dabit dada lah. Saya ni takkan ni, tak. Kita sentiasa renew niat kita, hati kita supaya sentiasa ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah sebagai pengajaran lah kepada kita semua. Okey? Jadi sama-sama banyak doa, banyak berharap kepada Allah supaya Allah bantu kita agar sentiasa ikhlas di jalannya. Okey, baik. Kemudian, okey, kita nak bincang ni. Okey. Baik. Sekarang kita nak bincang Rasulullah terkepung dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka parah. Okey. Nabi terkepung dan Nabi luka parah. Okey, baik. Kita tengok pasukan muslimin mulai kucak-kacir dan kem pertahanan muslimin mulai terbuka dengan serangan kedua ni. Dekat sini ibu-ibu boleh bayangkan, kita dah pernah sebut dah, kawasan yang Nabi susun tentera dia ni kawasan strategik kan. Dia dipagari dengan pohon tamar dan dipagari dengan Bukit Uhud. Dan mereka ada menara kawalan iaitu tentera-tentera memanah. Tapi sekarang ni tentera mana dah syahid dan Khalid Al-Walid ni dia serang daripada belakang. Artinya kem muslimin dah rapor dah, hancur. Tidak ada satu pun pertahanan yang tinggal. Semuanya habis. Okey. Okey, kemudian sebahagian tentera musyrikin mulai menyasarkan Nabi untuk dibunuh. Saat itu sudah terkepung. Okey. Cerita Anas bin Malik, ketika ini Nabi terpisah daripada pasukan muslimin. Bersamanya hanya ada 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Ketika tentera musyrikin datang ingin menyerang dan membunuh baginda, Nabi menyeru, siapa yang menghalang mereka daripada menyerang kita, maka baginya syurga dan menjadi temanku di syurga. Maka seorang demi seorang daripada Ansar itu maju ke hadapan untuk bertempur, mempertahankan, namun ketujuh-tujuh mereka terkorban. Baik. Sebelum berlaku peristiwa ni, bila Nabi SAW duduk, masa tu kaum muslimin ni dah berpecah. Bila Khalid duduk di atas bukit memanah dan dia pacakkan dia punya kuda tu, kuda dia menjerit lah kan. Kuda dia menjerit dan orang semua berikan perhatian. Tengok Khalid bin Al-Walid dah tawan dah kaum muslimin. Bila nampak macam tu, orang muslimin ni pecah kepada 3. Sebahagian lari ke medan Uhud, sebahagian lari ke medan ke Madinah Al-Munawwarah dan sebahagian lari ke medan Madinah ke tempat lain dan dia patah balik masuk ke dalam peperangan. Boleh faham ibu-ibu? Maksudnya bila Khalid Al-Walid ni duduk di kem muslimin, orang muslimin terkejut dan mereka menjeritlah lari. Bila lari dia ada 3 tempat. Ada yang lari ke Uhud, ada yang lari ke Madinah. Dan ada yang lari ke mana-mana rata-rata ni dan mereka patah balik. Sebab apa? Dia teringat yang mana orang yang lari daripada medan perang ni merupakan salah satu daripada kabair, iaitu dosa-dosa besar. Jadi ibu-ibu boleh bayangkan suasana tu dah kucak-kacir dah. Suasana tu dah kucak-kacir. Okey? Ada yang lari ke sana, ada yang patah balik, jadi kucak-kacir. Waktu inilah kematian itu ramai-ramai. Sebab ada kalangan orang Islam yang membunuh orang Islam. Tersalah bunuh sebab mereka tak tahu dah. Dalam keadaan yang kucak-kacir ni mereka bunuh sesiapa yang melintas di hadapan mereka. Dan sebab itulah Huzaifah Al-Yamani, ayahnya dibunuh sendiri oleh orang Islam sendiri. Suasana itu kucak-kacir. Waktu tu Nabi SAW tak ada pilihan melainkan Nabi terpaksa menjerit. Nabi laungkan satu suara untuk panggil sahabat-sahabat medan Uhud ni kembali ke posisi masing-masing. Sedangkan Nabi tak patut buat macam tu. Okay, kenapa?
Sebab kalau Nabi menjerit, automatik musyrikin Quraisy tahu di mana lokasi kedudukan posisi Nabi. Bila berlaku macam itu, habislah. Itu adalah ancaman kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tak ada pilihan. Dan inilah menunjukkan kepada kita kepewiraannya Nabi SAW. Merisikokan diri dia dalam keadaan-keadaan yang getir. Kalau ikutkan ketua-ketua ni, dia akan larilah kan. Sebab nak selamatkan diri dia. Tapi Nabi tak. Nabi tak sekali-kali tinggalkan medan perang. Bahkan Nabi panggil sahabat-sahabat Nabi supaya datang kembali ke medan Uhud, sebab Nabi masih lagi berada di medan Uhud. Yang itulah menyebabkan sebahagian besar sahabat ni kembali ke medan Uhud. Tapi ancamannya orang musyrikin Quraisy dah mula mengepung Nabi SAW. Mereka dah kepung Nabi dah. Sebab dia tahu siapa Nabi. Sebab ibu-ibu kena bayangkan, bila mereka pakai je topi perang dan baju perang, semua orang nampak sama dah. Jangan kata topi perang. Kita naik motor pakai helmet pun, berhenti dekat traffic light, kita tengok semua orang sama je. Kita tak cam muka je kan. Apatah lagi sekarang pakai mask pula, sama je. Jadi macam itulah dengan Nabi SAW. Jadi bila Nabi menjerit tu, panggil sahabat-sahabat, orang musyrikin dah dapat attack. Dekat mana kedudukan posisi Nabi SAW. Waktu tu yang tinggal kata Anas bin Malik, iaitu kata Anas bin Malik adanya 9 orang. Adanya 9 orang yang duduk bersama dengan Nabi SAW, iaitu 7 Ansar dan 2 orang Quraisy, orang Muhajirin. Ada 9 orang. Okay? 9 ni duduk kepung Nabi. Dan Nabi kata apa? Siapa yang mempertahankan aku, tidak ada lagi jaminan dah, melainkan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang demi seorang pertahankan Nabi, seorang demi seorang pertahankan Nabi, akhirnya semuanya gugur. Semuanya gugur ketujuh-tujuhnya. Siapa? Iaitu orang Ansar. Yang tinggal ada 2 orang saja. Okey. Setelah itu, datang beberapa musuh menyerang tepat kepada Nabi dengan merejam batu dan memukul baginda dengan pedang mereka. Akibatnya, baginda cedera parah. Antaranya gigi Nabi patah. Pipinya cedera tertusuk topi besi perang. Bibir dan kepalanya juga terluka sehingga darah membasahi wajah baginda dan mengaburi pandangannya. Okey. Topi perang tu kan besi tajam kan. Dia tertusuk wajah Nabi ni. Sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia nak tanggalkan tusukan topi perang ke wajah Nabi tu. Dia tak tarik dengan tangan dia, tapi dia tarik dengan gigi dia. Kenapa? Sebab dia kalau boleh tak nak cederakan Nabi SAW. Ini cerita selepas perang lah. Dia tak nak cederakan Nabi tu. Dia tarik pakai gigi dia dengan penuh berhati-hati, perlahan-lahan. Akibatnya 2 gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni tertanggal. 2 gigi dia tertanggal, hilang gigi dia. Gigi dia pun patah. Hilang gigi dia. Kita bayangkan ni gigi seri lah. Gigi seri hilang dah, kosong. Tapi dia tak kisah. Sebab apa? Ini adalah untuk Allah dan Rasul. Jadinya darah yang keluar dekat muka Nabi ni memancut. Dan kata Aisyah, kata Fatimah. Saya lupa lah riwayat Aisyah atau Fatimah. Aisyah rasanya. Dia kata apa? Darah yang memancut pada wajah Nabi ni lebih banyak daripada air. Maksudnya mereka tuang air tu untuk hilangkan darah pada wajah Nabi ni banyak. Darah tetap keluar lagi dituang lagi banyak. Akhirnya mereka ambil satu tikar, macam kita lah, ada tikar melengkuang, dibakar tikar tu lalu dicucuh pada wajah Nabi SAW. Tujuan dia adalah untuk menghentikan darah yang terus mengalir. Kita boleh faham lah. Maknanya Nabi ni ilmu kebal pun tak ada. Ilmu kebal pun tak ada. Macam mana orang hari ni boleh kata saya ada ilmu kebal? Saya ada itu, ada ni. Kalaulah benar wujudnya ilmu kebal ni, Nabi dan para sahabat lah orang yang paling layak untuk ada ilmu kebal. Sebab mereka ni adalah frontliner yang mempertahankan agama Allah. Kita yang tak mempertahankan agama Allah ni tiba-tiba boleh kata belajar ilmu kebal. Dan inilah namanya kesyirikan. Kalau ibu-ibu nak tahu, salah satu daripada ajaran sesat ataupun ilmu tu sihir ataupun ilmu hitam ni, kalau dia kata benda-benda macam ni boleh dipelajari. Sebab kalau kita kata karamah ataupun ma'unah, semua benda tu tak boleh dipelajari sebab dia adalah gifted. Dia adalah gifted kerana amal solehnya, kerana sayangnya Allah pada hamba dia, Allah berikan kelebihan. Dan dia pun kadang-kadang tak tahu itu kelebihan yang dia ada. Itulah namanya karamah ataupun ma'unah. Tapi kalau ada orang kata, kamu nak kebal, saya boleh ajar. Itu semua kesyirikan dan itu adalah ilmu hitam. Sebab karamah ni benda yang kita tak boleh belajar, tak boleh dipelajari.
dan tak boleh diwarisi. Okey. Jadi ilmu kebal ni memanglah guna jin lah, guna syaitan lah, guna itu dan ini. Dia adalah perkara kesyirikan. Itu kena clear lah ibu-ibu. Alright. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Nabi ni dalam keadaan cedera. Nabi pun gigi patah, Nabi pun muka cedera, Nabi pun macam-macam lah. Ini keadaan Nabi SAW. Tapi ibu-ibu kena tahu, waktu Nabi SAW dalam keadaan macam ni, siapa yang pertahankan Nabi ni? Siapa yang pertahankan Nabi ni dalam keadaan sangat-sangat yang getir tu? Okey. Ibu-ibu tengok muka surat 83 tu dekat kita punya frame warna merah tu. Jejak sahabat tu. Perhatikan. Okey, namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Dia dikenali sebagai syahid yang berjalan di atas bumi. Tak kala sahabat-sahabat Nabi daripada Ansar gugur satu persatu, Talha tampil ke hadapan untuk melindungi Nabi. Okey. Cerita Jabir bin Abdullah ni dia kata apa? Talha bertempur bagaikan 11 orang sehingga tangan dan jari jemarinya putus. Okey. Bayangkan tangan dan jari ni putus, habis jari Talha ni putus. Menurut riwayat Al-Hakim daripada Al-Iklil satu kitab dia kata Talha terluka pada dalam perang Uhud ni sebanyak 39 ataupun 35 bekas tikaman pedang. Sebab Talha ni dia pertahankan Nabi adalah dengan belakang badan dia. Dia peluk Nabi macam ni dan dia serahkan belakang tubuh dia agar sebagai pelindung kepada Nabi SAW. Jadi shield lah. Dia punya tubuh tu jadi shield. Sebab itu kata sahabat-sahabat Nabi ni, belakang badan dia ada 38 ataupun 39 ataupun 35 bekas tikaman. Kemudian, kata Qais bin Abi Hazim, dia kata apa? Aku melihat tangan Talha terputus. Dengan tangan itulah dia melindungi Nabi dalam medan Uhud. Bayangkan, dia terhalang pedang tu dengan tangan dia macam ni. Tangan dia ditetak sampai putus. Okay? Oleh sebab keberanian dan pengorbanan luar biasa yang ditunjukkan oleh Talha dalam perang Uhud ni, Nabi menyebut-nyebut tentang Talha ni selepas perang. Dan kata Nabi, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Maksudnya, kalau kamu nak jumpa, nak tengok seorang syahid yang berjalan atas muka bumi, tengok pada Talha. Kerana secara zahirnya, Talha ni tak hidup dah. Kalau ikutkanlah dengan kecederaan dia, tikaman pada tubuh dia, kemudian tangan dan jarinya putus seluruhnya, kata sahabat-sahabat, kata Nabi SAW, kalau ikutkan dia ni syahid dah. Tapi Allah masih lagi memberikan umur kepada Talha. Dan itulah syuhada yang berjalan di atas muka bumi. Okay? Itu antaralah kita boleh tengok pengorbanan sahabat-sahabat Nabi melindungi Nabi SAW. Sebab itu apa-apa pun dengar cakap leader. Kita dah pilih, kita dah memilihnya sebagai ketua, maka taatilah. Kalau tak setuju, maka turunlah dia dengan cara yang baik. Okey? Baik. Baik, lalu Allah Taala menurunkan ayat 128 dalam surah Ali Imran. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada sedikit pun kamu memiliki hak campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun adalah kerana waktu Nabi dalam keadaan cedera parah tu, Nabi SAW ada rasa marah dan Nabi kata apa? Macam mana umat ni nak selamat sedangkan Nabi mereka pun mereka pukul. Bahasa dia macam itulah. Ini bahasa mudah Ibu boleh tengok dari riwayat Imam Muslim atas tu. Saya sebut dah. Yang mana dia sebut Nabi ni terkeluar dalam mulut dia. Allah tegur Nabi SAW. Okey. Surah Ali Imran ayat 128. Allah tegur Nabi SAW, iaitu Nabi tak patut cakap benda macam itulah. Sebab masa Nabi cedera parah tu, Nabi kata apa? Macam mana Allah Ta'ala nak selamatkan kaum ini ataupun umat ini kalau Nabi mereka pun mereka sendiri pukul. Orang yang datang nak jadi penyelamat pun dipukul. Macam mana umat ni nak diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Jadi Allah tegur Nabi SAW mengatakan, tak boleh kamu kata macam tu. Sebabnya, kamu tidak ada hak untuk campur tangan urusan-urusan Allah Ta'ala.
Okay? Kita rasa perkataan tu biasa je, tapi tak pada Allah Ta'ala. Sebab ucapan tu seolah-olahnya kita menyekutukan Allah lah. Sebab kita meletakkan ada satu kuasa yang lain yang menentukan satu hukuman. Macam kita lah. Kamu ni ahli neraka lah. Kamu ni, kita menghukum orang. Sebenarnya benda tu tak dibenarkan. Sebab kita campur tangan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi Nabi cakap tu sebab Nabi marah. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi SAW supaya jangan sebut perkataan seperti itu. Okay? Alright. Baik. Wahyu ini membuatkan Nabi mendiamkan diri sebentar. Lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak tahu. Okey. Talha itu antara sahabat yang dijamin masuk syurga ke Ustaz? Ya, betul. Okay, dia salah seorang sahabat dijamin masuk syurga. Okey, bersama-sama baginda dalam saat genting ini ialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang terus-menerus melepaskan anak panahnya menebusi tentera musyrikin. Begitu jugalah wirawati kaum Ansar yang berjuang mati-matian, iaitu Nusaibah binti Ka'ab yang digelar sebagai Ummu Umarah yang melindungi baginda dengan pedangnya. Cerita baginda tentang keberanian Nusaibah ni, pada hari Uhud, setiap kali aku berpaling ke kiri atau ke kanan, aku melihat Nusaibah bertempur dengan beraninya melindungi aku. Nusaibah ni perempuan kan, tapi dia jadi isteri kandil lah. Okay. Baik, saya ada tanya hari tu. Okay. Baik, alright. Okay, tempat perlindungan strategik. Okay, tempat perlindungan strategik. Okay, Rasulullah memaklumkan kepada para sahabat agar keluar daripada kepungan tentera musyrikin dengan mencari tempat perlindungan yang tinggi, lalu baginda bergarahkan mereka supaya berundur sehingga sampai di atas bukit. Okay. Tempat perlindungan yang strategik ini melindungi tentera muslimin dari semua arah kecuali arah Satan. Di sini tentera muslimin berjaya mempertahankan diri daripada diserang dan mampu memaksa tentera musuh untuk berundur sama. Oleh sebab terlalu marah dan kecewa kerana tidak dapat mengalahkan tentera muslimin, tentera musyrikin telah memotong dan merosakkan jenazah para syuhada sebelum mereka berundur pulang ke kota Mekah. Okey. Baik, pada cerita ni kalau ibu-ibu tengok, kalau kita sampai ke Madinah di Medan Uhud tu, ada satu tempat yang dikatakan itulah tempat Nabi SAW dengan para sahabat ni berundur. Berundur untuk, bukan lari daripada perang, tapi berundur untuk cari tempat perlindungan agar tak duduk dalam kepungan orang-orang Quraisy. Okay, supaya mereka terkeluar daripada kepungan tu. Jadinya mereka hanya berhadapan sahaja dengan Quraisy. Sekarang ni Quraisy duduk di keliling mereka, termasuk belakang mereka. Jadi Nabi terpaksa lari ke Medan Uhud ni, ke Bukit Uhud untuk minta perlindungan. Jangan saya share pada ibu-ibu dekat mana lokasi dia. Alright, ada satu tempat ni. Ya. Okay, saya share gambar dia. Okay, ni tempat ni dah berpagar dah. Kalau ibu perhatikan, kat sini dah berpagar dah. Okay, sebelum tu kita tengok ni Medan, ni Bukit Uhud ni. Nampak tak besar tak Bukit Uhud ni? Besar kan? Ni Bukit Uhud. Ni Bukit Uhud sebab itu dia adalah bukit yang jadi perhatian lah. Kalau zaman dulu tak ada rumah-rumah, memang bukit ni lah yang paling besar. Siapa yang pernah pergi Uhud malam-malam memang cantik lah. Dia ada lampu-lampu ni, memang highlight memang cantik. Okay. Dekat mana lokasi dia? Dekat sini. Ni sekarang tak boleh naik dah ni. Kawasan ni tak boleh naik dah. Kawasan ni telah dipagar. Pagar dia dekat bawah ni macam ni. Dia dah tutup dah. Di tempat inilah Nabi SAW dan para sahabat berundur. Daripada Medan Uhud tu, dia terus duduk kat kawasan ni. Bila duduk kat kawasan ni, automatik tak ada musuh yang boleh serang Nabi SAW. Melainkan dia kena berhadapan one by one lah. Nabi dan para sahabat yang lain. Yang ini yang menyebabkan Abu Sufyan dan tentera-tentera musyrikin ni putus asa.
Okay, sebab dia tak dapat nak kepung Nabi lagi dah. Dan itu yang menyebabkan mereka marah. Jenazah-jenazah syuhada Uhud ni yang ada dekat medan Uhud tu, mereka potong, mereka cincang dan mereka pijak dengan tapak-tapak kaki kuda mereka lah. Yang itu yang menyebabkan kulit, daging ni semua bercerai-berai lah. Hancurlah sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab itu makam syuhada tu dia cerita, dia dalam keadaan besar. Dia tak ada liang lahat dia. Tidak ada batu nisan dia. Sebab mereka ni dikebumikan secara ramai-ramai. Ada satu riwayat sebut, ada kalangan waris-waris orang muslimin ni nak ambil jenazah sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam medan Uhud ni, nak pulang ke kota Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Okay, dan dikuburkan di Baqi'. Tapi Nabi halang, Nabi tak izinkan. Dan Nabi SAW minta supaya dikebumikan di tempat mereka meninggal dunia. Dan inilah yang menjadi dalil kepada kita, iaitu Nabi SAW perintahkan kepada kita dikebumikan di tempat mana kita meninggal dunia. Kadang-kadang kita jadi budaya kan, kita orang Melaka meninggalnya di Perak, nak juga balik ke Melaka. Sebab apa? Kalau boleh biarlah dikebumikan dengan keluarga-keluarga dia. Janganlah macam tu, kita ikut pada syariat kita lah, iaitu di mana kita meninggal dunia, di situlah kita dikebumikan. Kalau yang duduk luar negara tu lagi dahsyat. Kita tak tahu, kos sangat tinggi, nak terbangkan daripada luar negara, nak dikebumikan di Malaysia ni kos sangat tinggi. Jiran saya, dia ni nurse di Jeddah dululah. Dia nurse di Jeddah. Dia nak pindah daripada Jeddah tu, nak balik ke Kuala Lumpur ni, ambil masa sebulan lebih. Banyak kos. Nak uruskan di Wisma Putra lah, nak konsulat di Mekah lah, macam-macam urusan. Dia ambil sebulan lebih. Waktu dia meninggal tu, sebenarnya dalam satu yang saya dengar daripada jiran lah, dia meninggal di Jeddah tu adalah ketika orang tak tahu dia meninggal. Cuma orang sedar dia ni dah 2 hari tak datang kerja dah. 2 hari tak datang kerja. Jadi orang rasa pelik. Kenapa dia tak datang kerja? Tak ada record. Tak ada bagi tahu ambil MC ke apa, tak ada. Pergi ke rumah dia, tengok dah meninggal dunia dah. 2 hari dah tu. Lalu sambung lagi berhari-hari lagi. Sampailah dia terbang balik ke Malaysia, baru dikebumikan. Tapi yang saya dengar lah daripada ayah saya dulu, dia kata masa dikebumikan tu, jenazah tu dia tak boleh buka pun. Dia punya apa tu? Kita kata keranda dia tu tak boleh buka sebab dia telah dikebumikan dah. Maksudnya jenazah tu dah duduk dalam tanah dah. Dan dia bawa dengan tanah-tanah tu, dengan liang lahat, keranda dengan tanah tu, kira liang lahat tu, dia bawa pergi terbang sekali. Darah dikeringkan, banyak urusan. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita, iaitu kebumikan di tempat mana kita meninggal dunia. Sama ada kita boleh wariskan pada anak kita macam tu, ataupun kita nanti tengok pada orang-orang tua kita lah, ayah ibu kita sendiri kan. Sebab kita memang ada satu perasaan nak dikebumikan di tanah kelahiran kita. Itu biasa. Tapi ikut syariatnya dikebumikan di tempat kita meninggal dunia. Kalau ikutkan Uhud nak ke Madinah tu tak jauh pun. Tapi Nabi SAW tetap suruh kebumikan di tempat di Uhud juga. Sebab itu kalau ibu pergi ke Uhud tu, ada syuhada Uhud kan. Kubur dia dan satu lagi kubur, iaitu kubur untuk jenazah-jenazah yang meninggal di Madinah. Tak semua jenazah dikebumikan di Baqi'. Sebahagian besarnya dikebumikan dekat satu kubur di medan Uhud. Sama juga. Okey. Baik. Okey, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi janji Abu Sufyan, dan barulah kita akan berakhirlah dalam perang ini. Sebab cerita daripada Abu Sufyan ni, dia akan jadi rentetan kepada satu lagi perang selepas ini, namanya Perang Hamratul Asad. Okay, Perang Hamratul Asad. Okey. Kalau ibu tu minta dikebumikan di Malaysia juga, kena ikut ke? Saya nak kata macam mana, kalau ikut hukumnya, arahan seperti itu tak wajiblah untuk kita ikutilah. Sebab dari sudut hukumnya, dia menyusahkan mayat. Sebab antara benda yang digalakkan untuk disegerakan urusannya, iaitu jenazah yang telah meninggal dunia lah. Jadi kena segerakan dikebumikan. Dan kebumikanlah di tempat yang sepatutnya lah. Kadang-kadang memanglah ada arahan-arahan daripada orang tua kita kan. Jadi kalau kita mampu bagi tahu pada mereka, bagi tahulah. Inilah syariat yang diajarkan dalam agama.
dikebumikan tempat kita meninggal dunia. Kita explain lah. Tapi kalau dia rasa macam berat hati, kita pandai-pandai kita lah untuk bil hikmah, nasihat kita kepada orang tua kita lah. Baik, tapi yang dianjurkan dalam agama ni iaitu dikebumikan di tempat kita meninggal dunia, pujuk dia dan sebagainya. Okey. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya serahkanlah kepada Bonda Norini kan, selaku kita punya moderator pada petang ni. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah, kuliah ansar kita ini berjalan lancar. Moga bertambah ilmu pengetahuan kita tentang sirah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dengan dalam kuliah kita petang ini, gugurnya Saidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy, di mana saudara sesusuan dengan Rasulullah, dengan kesedihan itu sehingga Rasulullah tidak dapat memandang